Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Maui. Okey Manap, agak-agak engkau kita 55 nanti dapat rasa tak duit CPF kita? Entahlah, aku tak tahulah bro. Pasal apa? Sekarang minimum sum makin lama makin tinggi bro. Macam mana? Aku pun tak tahu apa nak buat. Hans, agak-agak engkau apa kita patut buat? Betul juga. Banyak orang actually face this situation lah. Diorang tak tahu whether 55 kita boleh keluarkan kita punya duit ke, berapa kita dapat ke. Banyak orang macam excited tau. Wah, kita turn 55, boleh kita keluarkan duit. Tapi there's a lot of thing yang kita boleh pakai kita punya CPF money. Dan CPF ada 3 benda kan. Ada OA ordinary account, SA special account dengan MA Medisave account kita. Betul. So kalau untuk OA usually biasalah orang pakai tu untuk beli rumah. Tapi selain tu juga kita pun boleh invest kita punya duit. Oh iya ke? SA pun boleh. Oh sure. So banyak orang kan bila diorang turn 55, diorang susah nak hit dia punya full retirement sum. Pasal betul lah tadi Manap Mawi cakap, bila kita every year dia akan tukar. Dia akan naik. Betul. Imagine dalam 30 tahun bila I turn 55, entah berapa. Sekarang rasa dalam 180 ke 190, lebih kurang macam tu lah. Agaknya kat time-time gitu katnya 300 ke apa, kita tak tahu juga. Nasib kau lah nak. So kalau gitu selalunya kita akan investkan diorang punya OE account supaya kita dapat grow, supaya lebih daripada dia punya full retirement sum. So kita dapat keluarkan yang balance cash. Okey. Jadi kalau misal kata kalau aku berminat untuk buat investment ni, macam mana aku nak contact kau? Okey, boleh contact saya, lungsuri saya kepada Instagram saya dekat 9, itu nombor sorry. Instagram @HansEzra, HANSEDZRA, atau can contact me dekat my handphone number 9028 5600. Okey, jadi sekarang kita dah tahu sikit sebanyak perjalanan Hambali. Kita nak tahulah I think the last part of this interview kita nak tahu perbezaan you have been ataupun you are one of the few lucky ones who bertahan. Business you bertahan melalui this pandemic. Betul. And we all know industry wedding is one of those few industries that was actually badly hit during this COVID pandemic. Rabak je. Kita nampak sendiri rakan-rakan seperjuangan kita in the wedding industry, they have to make other alternatives. Correct. Ada kerja Grab, yang ada dah gulung tikar pun. ada kerja gulung tikar, ada paksa jual barang-barang mereka untuk mencari sumber untuk menampung diri kehidupan sendiri, harian. kehidupan ataupun go to a different profession bro. Betul. Banyak bro, daripada bridal, daripada dekor jadi mak bunga. Betul Zack, aku dah put nama. Survival lah bang. Survival pun. Okay, but my first question is, how do you manage to stay afloat during this pandemic time? What do you do? Wallahualam. Itu jawapan ikhlas. Tak tahu. Nak cakap boleh nangis ni actually. Tak ada job masuk kan? I mean, tak banyak ada. kan? Tak ada. Tapi benda ni jadi waktu tu saya baru balik umrah. Masya-Allah. Dan saya baru berbual dengan kawan saya tadi lah. Saya cakap mungkin ini sebab doa yang saya sampaikan, saya panjatkan waktu tu, dan mungkin Allah mudahkan lah. Sebab saya waktu saya cakap, waktu kita kena CB tu, bulan 4 tu, wah, tu saya dah, orang kata tu tak tidur malam. You know, my first client yang affected on that Saturday tu, dia melalak. No weddings. Itu dia ambil premium tau. Boy. Dah tak dah. Itu cuma bridal je, belum yang lain-lain semua kan. Maknanya dia premium, dia punya baju semua baru. Aduh, masya-Allah. Makanan, you imagine 1000 packs hari Sabtu
nikah, Tuesday tu kan diorang announce tak Yes. boleh ada Oh, wedding yes. kan. Betul, betul. Malam tu dia dah melalak-lalak Apa ke tidak? kan. Tak melalak. So memang tak boleh buat apalah. Nak kata So, kita- nak kata baju buat jalan raya pun tak ada raya Baju tahun dah tu. siap, dah tinggal nak pakai. Ha, Dia dah tahun tu fitting pun kan. tak ada Because tak ada raya. Monday tu dia final fitting dengan saya. Okay. Kita jumpa Masya Allah. Saturday bang, insyaAllah gini. Aduh. Tuesday came out news cakap nobody. Mendadak Itu dah saya dah kata okay, never mind. Okay. Kita substitute. Itu kira otak kita ni yang tak pernah fikir nak buat macam mana tu. Kita kena switch on mana button yang kita boleh on. Okay. Wow. So idea saya kata tak boleh buat majlis, kita buat photoshoot. I will still attend to you. Your nikah, your baju kita ambil gambar. At least ada kenangan. Betul. But you have to talk to your photographer lah. Sebab saya okay. Saya okay to use my hours for 2 days tu untuk ambil gambar kau. Dah bayar pun kan? Dah bayar Ha. pun. Tapi kalau kau tak pakai sayang. Betul. Kan? And then it's your big day. Betul. Kita tak sampai hati pun nak tengok dia macam Betul. Abu Penang kau tak boleh kahwin kau berpasal lah. Ah. Bukan aku cakap tak nak apa, government tak kasih. Saya tak boleh cakap gitu. Betul betul betul. So kata kita buat mana yang kita mampu. As long as dia membahagikan kau sikit walaupun kau kecewa, tapi kau dah buat, aku servis macam biasa, kita jalan kontrak, kau ambil gambar. Daripada tak ada kan? Daripada tak ada. Ya. So daripada situ saya kata ni kalau government dah step in and then saying that kita tak boleh keluar rumah for this date to this date, benda ni bukan 1 bulan 2. Makan masa. Makan masa. So saya bawa balik PC, saya bawa balik iPad, saya kerja dari rumah, saya call one by one my client tu, dan daripada April sampai December. Saya call, saya kata saya tak boleh WhatsApp sebab kalau WhatsApp tonasi saya mungkin Ya. Yalah. Terus It's kurang up to your hajar ke. sebab individual tengah interpretation. lah. tension ni tau kan. Aku nak kahwin tapi tak boleh kahwin. Habis bridal pula kata tak boleh postpone, tak boleh tukar package, tak boleh apa macam mana. Saya kata saya call, saya berbual dengan awak one by one. I want to awak dengar tonasi suara saya, so saya tak terkurang hajar ke, saya tak sound marah ke, saya tak sound bingit. True. So I explain, but once government step in, that's it. Means dia benda ni bukan 1 bulan 2. Maknanya bukan bulan depan you boleh postpone your wedding, tidak. Betul, ada yang postpone setahun pun tetap kahwin dalam keadaan hayatan alert. Betul betul betul. So tak boleh. So saya call, saya cakap dengan saya punya administrator ni, kalau by December kita tak boleh continue business, we have to close down. Wow. Sebab kita zero income. Betul. Sebab saya full time. So daripada situ saya guna saving personal, kita guna saving apalah. Saya pun Okay. ada duit yang Sorry. It's right. Saya guna duit, saya panggil dia tu duit mati. Kalau ada kematian dekat rumah, ada duit. So saya habis. Saya cakap tak boleh lah, dah setahun ni. Daripada April sampai April 2021 tu, kira dah habis tau saving ni. 1 bulan saya perlukan 8 to 10 ribu untuk overheads. Masya Allah. Masya Allah. Wow. 1 bulan. Itu termasuk kereta, rumah, kedai, apa semualah. Saya tak tahu dalam tahun 2020 tu, wallahu a'lam macam mana saya boleh survive. Walaupun duit habis, walaupun saya cakap Disember saya kena tutup, saya bertahan sampai April 2021. So bila refinance balik, alhamdulillah lah ada booking masuk yang klien kita ada zero refund. Klien yang minta kita refund, tak ada orang minta kita refund. Tu alhamdulillah semua satu. Okay, alhamdulillah. Tak ada. Alhamdulillah. Ada satu yang cancel sebab dia kahwin TMCB, postpone majlis tapi dia mengandung. Dia kata abang, saya cakap abang dah ambil duit you lah 90% tau. So if you want your money back, I cannot pay you in lump sum. But if you agree, I can bayar you monthly. Dia kata tak apa bang, itu rezeki awak, abang dapat rezeki duit tu, saya dapat rezeki anak. Masya Allah. Kita barter trade. Saya Masya menangis kat Allah. telefon. Wow, bro. Wow. Saya ada to get this client yang Masya Allah. faham you. It's not easy tau. Sebab Not easy, betul. kalau Bro, you yes, dapat yes. client, aku tak boleh buat wedding kau, kau akan mengamuk kan? Betul betul. So apalagi yang saya yang kata kalau aku dah makan duit kau 90% ni, so kau nak minta aku balik, aku tak boleh bayar. Memang tak boleh bayar waktu Betul. tu. So kalau nak lari memang cakap not my problem. Betul. Kan government tak kasi Ya, buat betul, majlis. betul, Sebab betul. saya take up saya punya janji, kata saya kena honor. So saya bayar monthly, kita tak apa. Saya halal bang dunia akhirat. Masya Allah. Saya WhatsApp lagi. Betul tak ni abang ni halal ni, sebab ini benda ni akan makan kat darah daging kita, family saya semua Betul, tahu. betul, Saya cakap betul. bang halal bang, jangan risau bang, halal. InsyaAllah bisnes abang maju. Masya Masya Allah. Allah. To get that Ram. doa Yes. also tak senang lah. Betul betul. Kalau betul. 10 orang boleh sumpah kita, nak 1 orang doa pun susah. Yes. Tu saya pegang, saya cakap dengan saya punya administrator, kita tak menipu,
kita jalankan tanggungjawab kita macam biasa, walaupun susah macam mana orang tak payah tahu. Kita tak makan ke, kita tak ambil gaji kita, orang tak payah tahu. Kita jalankan amanah kita as per normal. Kita have to put up a happy face, layan customer macam biasa, layan semua, belajar erti redha dengan tawakal lah. Memang sampai sekarang tak tahu macam mana orang kata, macam mana kau survive, tak tahu. Wow. Tak tahu. Sebab saya memang kata sekarang tak ada duit, tak ada business. Betul, Sebab kita kalau tak ada business, bukannya kita tak ada bayar rent. Kita punya overhead bergerak tiap-tiap bulan walaupun tak ada business. Tapi nak cakap mana dapat duit ke apa ke, Allahu a'lam. Aku pun susah mana orang tahu you know that. Sebab benda ni saya tak suka share, sebab saya, siapa yang buat business tahulah benda Betul, ni. betul, How we betul. roll the money back kan. Jerihnya. Kan so makan tak payah bilang orang Betul, lah. betul. Cuma apa yang kita nak kena serve klien dengan kontrak tu, kita buat macam biasa je. So sekarang ni dengan kelonggaran yang telah diberikan, banyak lah kelonggaran telah pun Fasa demi fasa aku rasa sekarang is almost 80% back to normal. Now With a bit of guidelines here and there, restriction lah. Tapi kalau dibandingkan dengan 2 tahun yang lepas, dah banyak kelonggaran. banyak. So sekarang gila juga sekarang. betul. So sekarang ni dengan keadaan sekarang ini, perbezaannya dah mula bertambah majlis-majlis macam mana Amali? Alhamdulillah masih. Tapi saya rasa sekarang belum ada void deck dengan CC wedding. Saya rasa itu kita punya lag lah. Betul. Maknanya sekarang klien mesti find the venue first. So venue still the issue. So different venue, different rules and regulation too. Betul. So kita tak boleh cakap everything as per normal. But might be as per normal by the government rules, but not in-house rules. House rules, yeah. House rules. So kat situ pun susah sikit. So cuma saya harap kalau government orang kata tu boleh buat wedding void deck. That is where the makcik-makcik punya main venue, yang kita full force back lah. Yeah. I think aku baru terima booking. Kembali dah kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali ke perjalanan. Kembali ke it's going to be in void deck. Serius It's going to be in void deck. Bila tu? So aku pasal apa? Okay. Kita tahu every wedding vendor yang ada dalam Singapura ni, during the restriction ada banyak perubahan. Betul, fasa betul, demi fasa. Things change. Sometimes you don't know what's the SOP, Betul. procedure yang betul. Even last week, I think was last week yang aku buat tu, aku tak tahu bro, sekarang dah boleh ambil gambar banyak orang. Betul. Aku have zero knowledge tau. So sekarang dah boleh ambil gambar banyak orang. You know, but to see the pre-COVID punya arrangement, you can see macam ambil gambar dulu 5 orang, ada kena jarak keselamatan. 5 orang, 8 orang. Boleh buka mask, daripada tak boleh daripada pakai mask, kan boleh buka mask. Yes. Sekarang dah boleh reboot bro. Okay. Pasal there's no more social distancing. Betul, betul. So it's, I don't know, it's a relief to see that. Tapi macam aku rasa apa tau, tengok macam malas. Yeah. Pasal dah malas. Pasal kita dah Used rasa macam to used to the kebiasaan. 2 years. We are about to get used to the new system, then we have to go back again. Satu, kena karaoke bro. Ada. Dah boleh karaoke bro. Alamak. Dah Bro, kena last. late. Alamak bro. Okay, 2 years. Nasib kita- baik lah aku dah tak buat lagi. Kita bikin lagu Spotify je. To be honest, lagu yes. je bro. Dah now Tak bawa laptop pun, pakai tab Ya tu je, tap pakai handphone pun kadang-kadang itu. Daripada pelamin boleh picit Dah play naik lemak kan. Dah naik lemak Sekarang kan. nak kena buat apa? Ada karaoke. Macam mana bro? Berebut bro. Dah macam cacing kepanasan semua. But it's good lah. It's good. It's good. Pasal Cuma dia stress sikit lah. Stress sikit. Yeah. But that's a good indication that things are getting back to normal. Correct. The new norm has become a norm. The old norm has now become the new norm. Nom. Nom. So aku tak tahu sekarang whether it is macam kita dah rasa biasa dengan sesuatu benda. Betul, Dan kita betul. dah so called our norma baru kan. But sekarang kita nak kena patah balik ke dulu punya normal. Wow. Kelakar dekat bro. Berpeluh-peluh dekat bro. Rabak Peluh tu. Nasib Pasal nak baik layan lah. orang karaoke. That's it bro. That's the dulu that's the best part of our Paling fun. Paling fun. Wedding. Dalam wedding DJ karaoke standard. Tapi sekarang That 2 Dia years azab. azab. Yes. kira dah kerja senang kan. Dah lemak Sekarang sekarang. kelakar bro nak cari lagu. Ini nak lagu ni nak lagu tu. Oh yo. Faham. See that. Tapi for pandemik ni saya rasa kita banyak berfikir luar daripada apa yang kita punya original plan. betul. Bermaksud bila kita buat business planning tu kan,
for the 2021 2022 benda tu tak jadi. Semua jadi 360 degrees lah. Super rojak. Rojak. Kecap. Rojak. Macam makeup artist jadi delivery. You know? Ada. I think in fact sampai sekarang pun masih kita dah jadi perkara baru macam kau buat apa? Buat makeup. Part time aku buat delivery. Yes. Dia tak ada isu. No, that is like Ya. tak payah malu lah. Tak payah malu. Tak payah malu. Ya, malu. saya hari raya bulan puasa hantar makan. No, aku kan buat grab food. Sebab kita ada keluarga untuk kita jaga. Betul. Ah, At the end of the day. Aku bulan puasa jual makanan. Yes. Oh, best. Oats. Kau beli oats tu. Kita buat Every year siapa jalan yang terus. boleh. CB tak CB. CB tu. Alhamdulillah dah 6 tahun dah. Alhamdulillah. So sekarang ni alhamdulillah lah perubahan yang telah dapat kita jangkakan, yang selama ni kita nanti-nantikan selama 2 tahun perubahan telah pun I think sekarang ni dengan perubahan yang walaupun pelan-pelan tapi diharapkan keadaan makin bertambah baik. Correct. Kerana kita tahu how damaging pandemik ni boleh Kita tak sangka kan benda ni boleh effect kita dalam for sekali 2 mata. years. Everyone, Ya, bro. ya. Everyone is So affected. macam in fact kita pun berbual macam ada few brother yang macam aku punya rent tinggi, aku punya rent naik. You know, I have to shift, I have to cut down cost. Saya cakap, kau kena cut down cost. Cakap, aku dah tak tahu macam nak cut down lagi. Kalau Betul. kau nak aku cut down lagi, aku cut my throat. betul. Sebab to the extent that kita buat everything on our own just to cut cost plus to survive. Yes. So kadang-kadang orang tak faham. Orang yang not in our line, saya ada few kawan yang tak faham. Macam kau dia punya business apa? Should have enough money what? Cakap, ya, buat benda ni dah 2 tahun. See. Kalau kau ada saving untuk setahun, lagi setahun untuk kau survival tau. Betul. So benda ni bukan dia cakap okay lagi 5 bulan akan ada pandemik. Tidak. So daripada pandemik tu kita belajar tau. The fact that you even have savings to last you 1 year is good enough already. Sebab kita tahu ramai Ada rakan-rakan orang, seindustri kita yang mengharapkan duit-duit yang mereka dapat Rolling weekly lah, untuk buat rolling rolling. tau. Rolling. You know, Rolling. that's more kelazimannya lah. The fact that macam whatever money that you have lah dari simpanan tu simpanan, the fact that you can last 1 year it's good enough already. Tapi kebanyakannya it's very I think overheads very high lah for some of our Yeah, friends. banyak correct lah. tercundang. Betul. Banyak tercundang. So apa yang in this we talk about the wedding industry sekarang, what do you miss most about the wedding industry bila time COVID ni? Cedok makan sendiri je. sekarang dah boleh lah. The basic thing. Tapi venue belum lah. No. Sebab Sebab during pandemic kita kadang-kadang dia nak tirikan. Kita tak salahkan tuan rumah. Seriously Betul, lah, betul, kita faham. That's true, man. Kita faham. Tapi kita kena food grab sendiri kan. Kita bawa bekal sendiri, bawa roti Betul. sendiri. Kadang-kadang Serious, yang sedih tu kadang-kadang minta air pun tak dapat. Betul. So from the Betul, event True, kita beli 3 liter water punya bottle bawa. kita sampai beli jug sendiri, bro. Yes. Kita sampai beli jug sendiri, sebab bro. dulu kalau kita pergi wedding bawah blok, most of our Free catering flow. vendors semua Members. kira members. And then diorang pun dah inclusivekan kita as part of Betul. diorang Dah letak punya, dah siap hidang punya, dah tahu bila nak letak kan. makan Dia kita. kena makan kau makan je. Sekarang macam Pergi dapur pergi tak sekarang boleh tu. sebab saya punya orang introvert, saya will never ask ada makan tak? Kita tak ada. Si. Kadang-kadang kaya macam abang nanti ada makan okay, terima kasih. Tapi bila tengok tak ada. Tak ada pun. Tak kena minta. Tak payah minta lah, macam Nah. Paman Daya Ahmad lupa lah nak ambil bento. Macam tak apa. Tak apa. Kita makan sendiri. So itu yang miss lah. Maksudnya bukan kita nak terjah majlis orang, tidak. Tapi macam kemeriahan bila kita makan beramai-ramai tu. That's the atmosphere. Atmosphere Macam kan. kau Malay ni, wedding is like that. Wah, Betul. mana kita ada makan duduk orang serve. Betul. Kau benda yang kau rindu sangat tentang wedding kita ni. Wedding, yang pergi wedding yang tak ada limitation, tak ada orang kacau. Tak ada tak payah risau apa SMO lah, SMS lah. Betul. Apa-apa SMRT ke apa. Sebab kita tahu during pandemic a lot of restrictions. Yes. Even Betul. masa baru-baru kita buat yang bawah blok dulu pun si orang daripada HDB, daripada town council Of course. datang pantau Atau throughout the whole majlis. berapa banyak orang? Kalau 100 lah. Dia I kira. ever did event dekat government body punya venue. Social ambassador kat dalam I see. nak table masai. Pratika Dia 11 to 5 there. throughout Dia the tak way. keluar pun. All the way, bro. Sebab Sama. kita cakap dengan DJ, Sama. kau teamkan dia lah. Ambil Stress. gambar family, buka emas saja. Family je. Itu okay, family can.
Kita kena kau team, kena budik-budik. Kau tak Kalau hidup. tak betul. Tak boleh hidup lah. Sebab kita kena bohong macam household same household. Same household Satu rumah besar Walaupun beradik-beradik. adik-beradik ambil gambar, mak kata saya Betul, nak ambil betul. gambar tak nak pakai mask. Sometimes tak that boleh. sometimes that is what we industry players have to resort to. Correct, The correct. grey areas yang mana. Even kita macam kena- simple thing macam Hamali cakap tadi ambil gambar. Okay, ambil gambar. Kita tahu dan ambil gambar cuma 5 orang. Dulu aja. 5 orang. 5 orang je kan. Adik-beradik 6 orang. Macam mana? Tak ada. Kadang-kadang satu family boleh tak ambil ni. Aku terpaksa macam okay to let everybody know. Okay, ni semua satu rumah kan. Satu rumah. Angguk. Semua angguk. Okay, satu rumah besar. Kau gitu, pun kau gitu. Aku pernah sekali masa tu 5 orang. Adik-beradik dia 3 orang. Tapi Okay. semua husband wife 6 Ah. orang. Wow. Naik. Takkan nak seorang nak allow Correct, naik kan. correct. Semua nak ambil sama-sama. You know what I did? Aku pusing balik, pusing muka. I look the other way. Ya. Aku tak nampak. Okay, cepat 1, 2, 3. Okay, dah ambil belum? Dah ambil. Okay, dah ambil, dah pusing balik. Sometimes kita sebagai seorang MC ataupun DJ, orang yang kita ni macam apa tau, macam ada. SMO. Betul, kena ambil. Kita nak we are the one that enforce the rules over there. Apa-apa bukan diorang cakap kita dulu. Pasal Correct. kita Yeah. represents the venue provider ataupun Betul. rumah. Mana yang kita boleh tutup seluar mata kita tutup Betul. lah. There's one Betul. event yang I buat 400 packs. Okay. Wow. You only allowed to do 100 packs. Betul. Lagi 3 300. kali. Ini macam I Jucat. cakap dengan pengantin, kau nak buat, kau buat pasal. Abang Am tak di-involve Ah. I inside my changing room. Tak nampak apa-apa. Officer datang, I don't know. I have to save myself. Sebab kalau Betul. kau kena saman, aku kena bayar juga kan. Betul, So I betul. don't want. Kita pernah buat 200 packs. Lepas 100 packs, dia dekat MPH, SMO datang. Yang lagi 100 packs, the second session kena halau. Tutup. Kerusi semua kena lipat. Kita happy lah, kita balik siang. Yeah. Tapi kesian lah. Correct. Kesian. Majlis, tuan rumah kesian. Jadi macam gereja pula lepas tu. Sebab tu bila CB tu I call them cakap, once the government step in, there is no way diorang akan very lenient about Betul. this lah. So kau kena pre-plan your wedding again lah. Wow. kita tahu Hambali, kau ada very fruitful journey lah daripada No really lah bang. No Belum lah, ada, seriously. seriously. Saya cakap orang, kalau orang nak tengok saya berjaya, tengok IG saya kat Hawaii minum air dekat dalam nanas tu. Itu cita-cita. Kalau nampak Hambali dekat Hawaii macam tu, maknanya okay, he made it. InsyaAllah kita doakan. Kita doakan. Kalau dia tak nampak kat IG, maknanya dia belum. Tak adalah siang tadi aku boleh belikan dia nenas sebiji tadi. Throughout your experience in this wedding industry, mahupun sebagai commercially ada tak you punya pengalaman yang paling kata orang tu menghayat hati? Menyayat hati. Menyayat hati. Banyak lah. Banyak. Lebih banyak sedih daripada happy lah. Serious actually. lah. Yeah, of course. Sebab you buat benda ni daripada zero. Saya tak ada business studies at all. Saya budak madrasah. Saya zero knowledge about business. Saya lompat dunia wedding, having my own company, running my own team, managing my own loans, debt, whatever lah. That's what See, makes kan? it more special bagi aku. So Wow. sedih lah. Tapi tak payah cerita lah. Cuma saya rasa tak semua orang akan faham. Betul. Tak semua orang akan had the chance to go through apa yang saya go through. So I take it as that's my learning journey. Maknanya tak semua orang pergi sekolah bisnes tu ada bisnes yang berjaya, dan tak semua orang yang tak pergi sekolah bisnes tu tak boleh berjaya. I think Well said. Hambali, sebelum kita akhiri kita punya session ni, I just like to know lah, cita-cita you mungkin sedikit sebanyak telah pun tercapai sekarang ni. Tak ada baru tadi cerita-cerita. Nak pergi pergi Hawaii. Tengah pineapple bro. Tapi Aku tuntut Benda tu kalau nampak maknanya I have made it lah. dah Selagi belum level, nampak tu eh. maknanya you don't call me successful. Tapi sebagai seorang Jangan lupa usahawan, ajak kita. sebagai seorang usahawan, sebagai seorang businessman, ataupun seorang penggiat dalam industri wedding ni, what is the future plan for you? Inspirasi anda. Aspirasi anda. Saya dah nak 40. Aku dah 43 dah. Aku dah 41. Saya kalau ikut original plan, saya nak retire at 45. Wow. Itu 40 cita-cita bila Okay. buat business lah kan. So, ya, at this ya. age kau dah made it, kau ada rumah sendiri, ada kereta, dah ada. Ada financial consultant tak? Tak ada. Kalau tak tu Hans ada ni Hans. Sempat Hans. Dia nak Sekarang manage finance ke dia nak kasih saya finance? Dia boleh manage. Dia manage. Tapi dia ambil. Bagus, sekarang dah halal dah ada compliance. to be frank, saya to be frank, saya nak stop. Okay. Wow. Memang
Saya nak kejar cita-cita saya lagi satu actually. What is it? Boleh Saya share? nak jadi tukang mandi mayat. Serious? That is my InsyaAllah. main cita-cita sebelum saya jadi makeup artist. So I plan to stop dancing and then do khairat kematian. Okay. Yeah, that's what I told my OGM kat Siwaisan. He said down road 5 years down the road apa kau nak buat? Saya nak tukang jadi mandi mayat. Masya Allah. So after that 5 years saya dalam bridal business, dia tag saya. So dia 5 years Mike, I don't see you mandikan mayat. Wow, this is a reminder. Reminder. Saya cakap See, ya insyaAllah it's soon. good. So saya See. sendiri sekarang dah rasa segan sebab make upkan pengantin yang 20 years younger. So saya dah berkabang, saya dah jadi uncle lah. Betul. So macam saya sendiri dah rasa macam paiseh lah. Macam nak siapkan dorang and all that. But See. the demand is still there, so dia 50-50. Cakap betul. Tapi kalau boleh buat dua-dua, why not? Ada nak sponsor? So daripada Nak invest ke apa? daripada pakaikan celak kepada Ah. pengantin sampai pakaikan celak kepada jenazah. Pakaikan kapas. Cakap pasal demand tu, alhamdulillah bila I think during the COVID period, everybody was hit hard. Betul. MC pun sama. Betul. Especially MC ataupun DJ yang who freelance. Betul. Yang mana dah ada venue sendiri, dia orang dah pijak mati, dah sign Sign mati kat mati. situ Sign mati, lah, ya. dah sign mati, dia covered. Correct. Tapi macam orang macam aku yang who depend on job, freelance job, buat bawah blog, buat kat MPH, that is our, kata orang tu, main the income yang ada. So bila I think about 1 or 2 years after that, there was a very steep decline. And aku pun dah rasa penat. At one point aku rasa was kata orang tu dah demoralized dah tak ada Dah burnout lah. dah burnout lah. Macam okay, I decided to announce aku retire. Yes. No, but recently Yeah. bila dah terbuka ni, mau mendadak aku dah announce ni aku retire. Orang message aku. No, it's a good point, no. Aku tak tahu bro. Because orang kalau tak kenal kau, orang akan cakap ada ni banyak bual, banyak buih, banyak See. berbual lah. Sikit hari kata retire, masuk Facebook, lepas tu I'm back lah apa. Yeah. But people don't understand. No, Correct. The situation that you are in right correct. That pasal apa? At that point of time aku burnout gila pasal kerja aku full time. Betul. Gila babi 24/7, aku on standby, aku on now. operations. Yelah, message tak reply. Message tak reply. Kalau dulu dia message, besok But baru I think reply. we all get it lah. During that period of time, everybody is so stressful Semua just to hustle, survive. hustle, yeah. Sebab kita tak contact kawan. If I were to ingat balik, kita tak ada contact kawan-kawan yang kau doing good ke tidak, kau house, tak ada. Sebab Masing-masing everybody sibuk. is macam Everybody is for himself. macam aku kena ada family sendiri. Kena hustle, selamatkan aku punya family Serious. sendiri Shit. kan. We don't Betul. even meet ke apa. After the release a bit here and there, then baru kita jumpa makan, Yeah, dan that kind of catch up. thing. Catch up. Ah. Yeah. Yeah. So back to aku sekarang dah tak tahu orang dah start messaging balik. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Aku cakap seriously ni aku nak bikin ke tidak. Kadang-kadang fikir memikirkan je penat. Tapi bila masa yang ada yang nak perlukan kita, our services, semangat tu datang balik tau. Why not? Why not? Kalau kau masih perlukan But aku, masih kan question is, nak ke kau ikut? tak lah, kalau kau perlukan aku untuk hantar kau angkat-angkat speaker, Jangan gitu, turun jangan wire. gitu. Sebab ada orang dengar ni. But that's a good sign tu. Yeah, correct. Yeah. If Orang the yang demand dah- is still there, means Entertainment is still there. Not only that, demand is increasing. Yes. Correct. Kita harapkan lah, kita doakan industri kita, Untuk semua. situation ini bertambah lagi baik. Amin. Jadi insyaAllah. orang-orang macam kita ni boleh masih kata orang sambung nyawa kita lagi. menyambung kehidupan. Yes, itu yang penting. Menyambung Mungkin kehidupan secara kita. kalau kita nak tengok secara positifnya, we just take it that whatever happened that has happened for the past 2 years Ya. sebagai like what government cakap, circuit breaker, pemutus litar. Ya. Mungkin secara spiritually, secara individually kita rasa macam Allah nak kasi kita peluang untuk berehat, Correct. untuk Si. buat reflection. Selama ni kita terlalu busy untuk kejar benda-benda Betul. duniawi and Betul. everything. Tapi ni 2 Macam tahun budak madrasah. depan banyak 2 tahun ni. CB 2 bulan kita kat rumah. Betul Ji. Mak saya cakap bagus juga CB ni, Betul. aku hari nampak muka kau tak bau minyak wangi je. Aku baik-baik tak pergi sembahyang raya. CB-nya pasal aku buat sembahyang raya kat rumah dengan anak-anak aku tau. Kan betul kan? Di sini tak sembahyang raya, saya dah start balik makeup raya. Betul. Miss. Correct. During CB aku sembahyang raya anak-anak dekat rumah. Tahu semua Islam rupanya. Walau otak kau berjambul. So ada hikmah di Correct. sebalik Ya. musibah yang melanda. Betul. Jadi Kita reset balik lah. betul. We Jadi go back to our roots.
Cuma bila kita tak fikir benda tu at that point of Betul, time, you know, betul. because True. kita everybody is True. like stress on nak Betul, buat apa betul. next, It's how normal to lah, it's survive, normal. macam mana hilang kerja, hilang makan kan. So sekali lagi harapan kita untuk semua dalam industri ni dapat mula bertapak sekali lagi, Betul. stabilize apa-apa benda yang masih lagi tak stable, dan insyaAllah dalam masa yang terdekat dapat balik, mungkin tak macam dulu, tapi sedikit sebanyak dapatlah kita memperbaiki apa benda yang mungkin affected for the past 2 years lah. Kita pun nak shout out lah kepada rakan-rakan kita yang mana yang mungkin dah tak ada lagi dalam industri ni, yang mana masih bertahan ni, keep going strong. Betul. Dan kita harapkan dengan norma baru kita ni kan, dengan kembali ke pulih, kita harap semua wedding vendor yang dengar podcast kita ni, kalau boleh share lah pengalaman, Betul. perjalanan anda, pahit, manisnya, kita nak dengar. This is sharing of best Yes. practices. Yeah, I Di think for now belakang kita tak tabir. payah malu apa yang kita buat. Betul. Kita tak payah malu sebab kita True. tak menipu. Betul. Sebab apa yang kita buat ni kita untuk buat survival. Everybody is having a difficult time right now. Betul. And for the past 2 years, even kita sustain dengan company, kita tak buat any profit. See. Kita sustain. And to build something is very easy, but to sustain that business is Yes. very This is difficult. something So, that was told to me also, yeah. saya ada jugalah kawan-kawan yang macam, oh kau ada business kan, kenapa tak boleh sustain? Bukan tak boleh sustain, boleh, tapi tak ada keuntungan. Tak ada keuntungan, memang tak ada untung lah. Nak sustain itself is an achievement on its own, Correct. To be able to clear your overheads, itu Yes. adalah boleh buat kita tidur malam. Risau tak risau. Kata terakhir daripada Hambali sendiri, mungkin ada yang Hambali ingin sampaikan kepada Okay, saya nak share sebab saya having a flash promo sebab kita dah move to the next phase of our life kan. I see. So wedding dah macam biasa. So kita actually slash kita punya bridal package price to harga gila. Wow. Harga gila Harga just gila to tu macam mana? Dia gila ke atau gila-gila? Itu lain, itu papa jahat lain. Lain. bahasa gila babs lah. Okay, kalau saya punya package harga dulu 37, sekarang jadi 23. Wow. So Mana kucing? Tengah berlari, kejar kau. so this is just to support those yang affected with I see. the COVID punya period, I and they see. plan to get married during this time. So you can come and see us lah. InsyaAllah kita boleh bantu. How can our listeners contact you? Boleh pergi kita punya IG, Hambali TWR. Mhm. Boleh kita pergi Facebook, Hambali TWR. Ada TikTok Hambali. Ada TikTok. Tapi saya tak terginja-ginja. Saya ada 2 TikTok lah, TikTok personal dengan TikTok company. Oh ada. Okay. Boleh email dekat info.hambali@gmail.com atau boleh visit kita dekat website www.hambalitwr.com. Patut overhead kau tinggi. Ada website. Ada website buat sendiri je. Kita harapkan yang terbaik lah Betul. untuk InsyaAllah Hambali. sama-sama juga kita untuk doakan semua lah. Semoga terus sukses dan Amin. apa jua yang Hambali ceburi lah. Amin. Dan semoga your dream of becoming InsyaAllah. nak retire dalam masa 5 Nak tahun minum ni. air daripada Nenas ke Hawaii. Dia nak kena minum air kat Hawaii dulu baru jadi tukang mandi mayat. Sebab kalau dari tengah mandi Orang mayat nak pergi confused. Hawaii, Orang confused. dia tak cantik dalam IG. Betul. Orang mesti bingung sah. So dia nak retire nak kena Hawaii dulu lah. Hawaii dulu. Ada yang baru. Sekali lagi kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Hambali Terima kerana kasih sudi sebab bersama-sama having me kita. also. Thank you. Diharapkan dengan perkongsian pengalaman Hambali, cerita Hambali, sikit sebanyak dapat menjadikan pembakar semangat ataupun inspirasi kepada pendengar kita di luar sana. Sikit sebanyak, ya. Mungkin kalau mereka mungkin berada dalam situasi yang sama. Jadi kalau Hambali boleh overcome the challenges, insyaAllah kita pun dengan usaha yang sama. Dengan reda, dengan kita doa, usaha and everything, insyaAllah kita dapat diberikan peluang kedua sekali lagi. Yang pentingnya kita selalu sarankan kepada industri player kita ni, inilah masa-masanya untuk kita sama-sama untuk Work meningkatkan together. work together. Correct. Dan walaupun kita competition Business is rivals business is rival normal. is still there, Yeah. tapi untuk kita bangunkan sama-sama, inilah masanya. Kalau kita percaya pada rezeki, tak ada rival. Betul? InsyaAllah Kalau saya bantu, dia akan membantu saya bantu orang lain bantu kita juga. The ustad in him. Sebab kalau kita, betul saya cakap kita tak ada rival sebab Betul. semua dah ada rezeki masing-masing. Dah ditetapkan. Tak nampak je. Betul. So kita jangan give up sebab bila saat kita nak kehabisan sabar tu, itulah puncak
everything will go Betul, back. betul. Sabar sikit je lagi. Baiklah, itu saja daripada kami bertiga, Hambali dan saya Mim Alif Manap. Saya Mim Alif W.I. Mawi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jack